it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua penonton di live streaming daripada page Pustaka Permata Ummah. Pada malam ini insya-Allah kita akan mengadakan satu sesi bedah kitab bagi satu buku baru yang baru saja diterbitkan oleh Pustaka Permata Ummah bertajuk Normalisasi Israel, Siapa Untung. Merupakan satu kitab yang terbaru yang dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Yang mana sekarang ni kita sedang buka untuk pratempahan yang mana dijangka akan ditutup pada 4 Oktober. InsyaAllah. Jadi pada malam ini untuk sesi bedah kitab ini kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa yang mana beliau bersiaran secara langsung daripada Gaza di Palestin. Ialah tidak lain tidak bukan iaitu saudara Tuan Nadir An-Nuri. Dan insyaAllah sebelum kita teruskan juga, saya juga ingin maklumkan kepada semua penonton pada malam ini bahawa pihak Pustaka Permata Ummah juga sedang mengadakan satu promosi khas yang mana untuk 50 orang terawal yang menggunakan kod kupon misteri yang akan dipaparkan di page Pustaka Permata Ummah pada malam ini akan mendapat dia dapat diskaun 20% yang mana terhad bagi 50 orang yang terawal yang menggunakan kod promosi ini sewaktu membuat penempahan untuk buku Normalisasi Israel, Siapa Untung terbitan Pustaka Permata Ummah. Promo kod tu anda boleh lihat di bawah ni iaitu Cakna Palestin. Okey, jadi kepada siapa yang belum lagi menempah buku ini, boleh gunakan kod promosi kupon yang ada di bawah ni dan boleh membuat tempahan untuk buku ini dan insya-Allah akan dapat diskaun 20% daripada buku yang terbaru yang dikeluarkan. Okey, jadi pada malam ini kita bersama dengan Tuan Nadir An-Nuri. Jadi saya persilakan ke atas pentas lah kot. Kita naik atas pentas online je lah tapi di sebelah kiranya juga. Jadi bersama dengan kita sekarang Ustaz Nadir An-Nuri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mula pertama-tama sekali Ustaz Nadir An-Nuri merupakan pengasas kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan seperti yang saya sebutkan tadi, ni sedang bersiaran langsung daripada Gaza ni. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sedikit sebanyak dulu kat mana tu. Terima kasih kepada Ustaz Amir Ridwan yang merupakan moderator kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pustaka Permata Ummah atas kesediaan menjemput, berbicara dan berkongsi berkenaan dengan sebuah buku yang cukup bernilai untuk ummah pada hari ini. Buku yang bertajuk Normalisasi Israel, Siapa Untung,
buku yang diterbitkan oleh Duta Khas Malaysia ke Timur Tengah, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan walaupun awalnya saya menolak sebenarnya untuk berkongsi berkenaan dengan buku ini sebab penulisnya bukan di tahap saya, penulis yang sudah begitu lama berkecimpung dalam politik antarabangsa, dalam perjuangan membebaskan Palestin dan seterusnya. Tapi kita ambil juga peluang ini untuk insya-Allah kita sama-sama mendapat manfaat bersama-sama. Para penonton yang nak kongsikan maklumat, kita kongsi bersama, kita bahaskan dan kita bincangkan insya-Allah. Jadi ini alhamdulillah saya berada di bumi Palestin dan telah berada di bumi Palestin ini sejak daripada tahun 2013. Jadi baru berada di bumi Palestin selama lebih kurang 8 tahun, mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan juga mengasaskan apa yang kita sebut di sini sebagai Wisma Malaysia yang membantu NGO di Malaysia untuk berhubung dengan Palestin, menyampaikan bantuan kemanusiaan, memberikan kefahaman melalui pusat kajian yang kita tubuhkan juga di bumi Gaza ini, pusat budaya dan juga apa yang kita sebut sebagai Malaysian Incubator ataupun incubator untuk start-up pemuda-pemuda Palestin mendapatkan peluang pekerjaan. Allah Akbar. Termasuk sekali dengan sekolah Malaysia tu lah kan? Itu pun salah satu inisiatif. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu panelis kita pada malam ni, tetamu jemputan khas yang kita bawakan untuk bedah kitab ni untuk sama-sama seperti Ustaz dah sebut tadi, untuk kita bincangkan, tahu sedikit lebih banyak berkenaan dengan kitab yang baru saja diterbitkan, yang mana untuk umum saya tak dapat baca lagi. Saya dengan Ustaz Nadir Anuri je yang baru dapat baca dulu, kita dapat baca awal lah. Jadi kita akan kongsikan sedikit sebanyak kepada semua penonton yang lihat di luar sana. Jadi terutama sekali in the background sekarang ni, UAE pun dah mula mengiktiraf Israel dan sebagainya. Kiranya itu ialah latar belakang kira mengapa sebab antaranya buku ini diluncurkan untuk khalayak ramai supaya masing-masing dapat menilai, dapat mendalami dengan lebih mendalam dan supaya dapat meningkatkan jati diri kita untuk menghadapi arus normalisasi yang meresap kita pun tak, daripada segenap arah kita sampai kita pun akhirnya isu ni kita dah tak jelas macam mana dia pergi. Jadi sebenarnya sebelum ni saya dah bersama dengan Ustaz Nadir Nuri, dah banyak dah dikupas. Jadi hari ini alhamdulillah dapat peluang untuk bersama dengan beliau lagi sekali. Jadi anak kira kita terus serahkan kepada Ustaz Nadir Nuri untuk kongsikan kepada kita semua, bedah bincangkan mengenai kitab ini untuk jadi sedutan kepada semua penonton pada malam ini. Falyatafaddal Ustaz. Okay, terima kasih kepada Ustaz Amir. InsyaAllah kita akan kupas sedikit berkenaan dengan buku ini. Kita bukan kupas lah, kita selak laman-laman yang ada dan insyaAllah kita cuba tonjolkan sisi-sisi penting yang perlu kalian tahu. Dan walaupun Ustaz Amir disebutkan tadi bahawa buku ini belum lagi dipublishkan untuk umum, sudah dibuka peratampahan, saya difahamkan. Tetapi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi lonjakan untuk kita bersama-sama menjadi orang-orang yang cakna terhadap apa yang sedang berlaku di dalam rantau yang lebih luas daripada rantau bumi Malaysia yang kita kasihi. Walaupun malam ni mungkin ramai yang sibuk tengah menunggu keputusan pilihan raya Sabah dan sebagainya. Tapi pilihan raya Sabah telah berlalu, undi telah dibuang dan sedang dikira. Hari ini kita nak melonjak dan pergi luar daripada bumi Sabah, luar daripada Malaysia dan pergi meneroka apa yang sedang berlaku ke atas ummah. Dan sebagaimana yang disebutkan pada hari ini, normalisasi yang kita hendak bincangkan adalah sesuatu yang telah dicetuskan ataupun dimulakan dalam era moden ini oleh United Arab Emirates, UAE, yang mana beberapa minggu lepas mereka mengumumkan akan mengadakan hubungan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel. Dan mereka meletakkan alasan bahawa normalisasi yang hendak mereka lakukan ini bertujuan atau adalah dengan persetujuan oleh Zionis Amerika sendiri untuk menghentikan proses pengilhakan ataupun perampasan tanah Palestin yang sedang berlaku dengan begitu pesat pada hari ini. Tapi walau bagaimanapun, apa yang dilakukan ataupun apa yang disebutkan oleh UAE ini disangkal oleh Benjamin Netanyahu sendiri tak sampai beberapa jam selepas sebab itu disebutkan oleh Menteri Luar UAE sendiri, disangkal oleh Netanyahu dan disebutkan sebenarnya projek ini, pengilhakan ini ataupun settlement ini, pengiktirafan kepada settlement penempatan haram ini hanyalah ditangguhkan. Maksudnya dia ibarat meludah ke muka UAE dan kata kau sebenarnya menipu saja, kau sebenarnya tidak bercakap benar, tetapi apa yang kita akan buat adalah kita akan buat normalisasi
dan tidak pun akan berlaku penghentian kepada pengilahkan yang berlaku. Dan beberapa hari yang lepas pula, sekitar seminggu 2 minggu yang lepas, apa yang dibuat oleh Bahrain dibuat oleh UAE dituruti pula oleh Bahrain sebagai sebuah negara juga, negara teluk yang juga berbangga dan berusaha hati untuk bersama-sama dengan UAE. Walau bagaimanapun, usaha yang dilakukan ini bukanlah usaha yang baru, usaha yang telah dimulakan. Kalau kita tengok video tadi, sejak daripada tahun 1979, negara pertama yang buat perjanjian dengan Zionis Israel iaitu Mesir, yang mana tujuan mereka buat ketika itu perjanjian ialah untuk mendapatkan semula tanah mereka yang dirampas dalam peperangan yang sebelumnya, kawasan Sinai yang dirampas oleh Zionis Israel. Begitu juga pada tahun 1994, negara kedua yang membuat perjanjian ialah Jordan, dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan ekonomi, untuk mendapatkan sumber air dan sebagainya. Jadi kita perlu lihat dan kita perlu faham utamanya bahawa isu normalisasi ini bukan isu yang baru. Isu normalisasi ini bukan isu yang orang kata menakutkan. Sebabnya apa? Sebabnya kita menjangka dan kita sudah tahu sebenarnya bahawa negara-negara yang akan melakukan perjanjian dengan Israel ini, wajah yang sebenar kita sudah tahu. Tetapi yang berlaku ialah baru kita nak nampak muka dia atau baru dia nak tunjukkan muka dia. Dan tentunya abang long mereka yang paling besar di dalam isu normalisasi ini Saudi Arabia. Tetapi Saudi Arabia Arab Saudi, dia tak boleh nak menunjukkan muka syaitan dia. Sebab apa? Sebab dia ialah orang kata the holy guardian of the two holy places, kan, Mekah dengan Madinah. Dia tak boleh nak tunjukkan wajah dia yang sebenar sebab dia akan jatuh posisi dia sebagai sebuah negara yang kononnya menjuarai negara-negara Islam yang lain. Jadi yang menjadikan kita takut terhadap isu normalisasi ini sebenarnya ialah bila mana negara-negara lain yang menyatakan untuk menolak proses normalisasi ataupun yang tidak bersuara langsung berkenaan dengan proses normalisasi tidak dapat melakukan apa-apa usaha untuk menentang apa yang sedang dilakukan dengan begitu terbuka, dengan begitu berani, dengan begitu lantang oleh negara-negara Islam ataupun negara-negara Arab ataupun negara-negara bukan Islam dan bukan Arab yang lain. Itu masalah kita. Jadi hari ini atas latar itu Tuan Guru Haji Abdul Hadi insya-Allah dalam kesibukan masanya sempat menulis sebuah buku. Saya sebut kepada Ustaz Amir tadi, kita ni nak tulis satu post Facebook pun ambil masa berjam-jam nak tulis. Satu hari masih tak dapat idea. Tetapi alhamdulillah, walaupun buku ini buku yang kecil, ada sekitar 62 muka surat, tetapi buku yang cukup bermanfaat. InsyaAllah kita akan tengok sedikit demi sedikit apa yang dilontarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi, penulis di dalam buku ini. Buku ini dia mempunyai 62 muka surat, ditulis dengan 5 bab. Bab yang pertama, Baitul Maqdis milik siapa? Yang kedua, wajah Zionis yang sebenar. Bab ketiga, konflik geopolitik Asia Barat. Yang keempat, normalisasi yang tidak normal. Dan bab yang kelima, normalisasi pengkhianatan terhadap Palestin. Jadi ini 5 bab yang Tuan Guru rangkulkan. InsyaAllah kita akan cuba pergi satu demi satu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, dalam bab yang pertama dirungkaikan oleh Tuan Guru, oleh penulis, bagaimana Baitul Maqdis ini adalah milik umat Islam. Dan kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa bumi Al-Aqsa ini dan bumi Palestin ini adalah milik kepada orang-orang Islam. Dan apa yang dirungkaikan oleh penulis ialah banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana bumi ini adalah bumi yang pernah diduduki oleh para anbiya, oleh para rasul, bagaimana dunia ini, kawasan ini menjadi kawasan yang diduduki oleh mereka yang melakukan dakwah sebelum daripada zaman Nabi yang terakhir yang biasa kita dengar ada di bumi Palestin ini, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga disebutkan dalam ayat-ayat ini bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim datang ke bumi Palestin ini, dan sejak daripada datangnya Nabi Ibrahim ke tanah Palestin ini menjadikan dan mengasaskan bagaimana kawasan ini menjadi kawasan milik kepada agama Islam, dan bagaimana asas bahawa bumi ini diberikan kepada orang-orang Yahudi. Maka kita nak sebutkan berdasarkan apa yang diceritakan oleh penulis, disebutkan bagaimana bumi ini adalah bumi yang diduduki oleh begitu banyak nabi. Contohnya bumi ini diduduki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Saleh, Zakaria, Yahya, Isa,
alaihi wassalatu wassalam. Jadi semua daripada nabi-nabi ini telah dan pernah menduduki bumi yang penuh keberkatan ini, bumi Palestin. Dan yang kalau biasa kita dengar bagaimana diterangkan tentang keberkatan yang ada pada bumi yang disebut sebagai bumi Syam. Yang mana bumi Syam ini berangkumi 4 buah negara yang kita tahu, iaitu Palestin, Syria, Jordan dan juga Lebanon. Ada satu ayat yang menarik, walaupun penulis dia tak tulis dekat dalam buku ini, tetapi ayat yang selalu sangat kita dengar berkenaan dengan isu Palestin ini, ayat pertama daripada surah Al-Isra yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ayat ni biasa kita dengar dan kita tahu maknanya. Bagaimana diceritakan peristiwa Isra Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan sebagai seorang abd, sebagai seorang hamba daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkati sekelilingnya. Tetapi yang menariknya, bila saya sampai ke bumi Palestin ni, saya dengar salah seorang syekh, wallahu a'lam, saya tak ingat siapa syekh, dia menerangkan dan menceritakan salah satu tafsir yang ada pada ayat ini, menceritakan bagaimana peristiwa ataupun apa yang disebut sebagai hijrah ataupun Isra daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini bukan semata-mata menceritakan tentang Isra, tetapi menceritakan tentang perjalanan dan kemenangan orang-orang Islam, yang mana kemenangan itu akan bermula dengan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan akan berakhir di Masjidil Aqsa. Dan sebagaimana yang kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau, bagaimana mereka telah berjaya menguasai Masjidil Haram, maka pada hari ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat jelas bahawa kiblat kemenangan orang Islam pada hari ini, noktahnya dan titik akhirnya akan berada di Masjidil Aqsa. Jadi ini sebahagian yang disebutkan oleh penulis, dan yang perlu kita faham juga dari segi sejarah. Kalau kita baca propaganda yang dilontarkan oleh Zionis pada hari ini, mereka sebutkan bahawa mereka ialah orang-orang yang mempunyai hak sejarah ke atas bumi Palestin. Dan kita nak sebutkan secara ringkas rentetan peristiwa sejarah yang berlaku yang menidakkan kata-kata mereka ini. Jadi penonton yang ada di rumah, kita ambil masa yang lama untuk collectkan silsilah sejarah ini, kalian dapat secara mudah. Angkat pen, angkat buku, catat sikit, insya-Allah besok boleh buat post di Facebook untuk berkongsi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang saya kasihi sekalian, sejarah Palestin ini ialah bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke bumi Palestin pada tahun 1900 sebelum Masihi. 1900 sebelum Masihi. Dan sebagaimana yang kita tahu, Nabi Ibrahim ini dia mempunyai 2 orang anak daripada 2 orang isteri yang biasa kita dengar, iaitu Nabi Ismail daripada isterinya Hajar dan juga Ishak daripada isterinya Sarah. Ni kalau orang Malaysia, kalau orang Melayu, dia suka lebuh Siti kat depan, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Tu Allahu a'lam. Saya tanya masyayikh kat sini, dia kata itu mungkin orang Melayu je pandai-pandai bubuh. Kat sini tidak ada Siti Sarah, tidak ada Siti. Siti ni mungkin kalau dalam bahasa Arab Sarah lagi. Nenek. Siti tu nenek saya. Dalam bahasa pasar dia Siti nenek saya. Jadi kita sebut Sarah dan Hajar. Dan Hajar ini melahirkan seorang anak yang nama dia Nabi Ishak. Dan bila mana Ismail ditinggalkan di Mekah bersama-sama dengan ibunya, yang ada bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Ishak. Dan Ishak ini melahirkan seorang anak yang namanya Yaqub, ataupun dikenali juga dengan nama Israel. Jadi bangsa Israel ini datang daripada mana? Datang daripada Nabi Yaqub yang merupakan anak kepada Nabi Ishak, yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Yaqub ni dia mempunyai 12 orang anak. Dan anak-anak inilah yang dikenali sebagai Israelites. Dan Israelites ni kalau kita baca sejarahnya, dalam kisah Nabi Yusuf contohnya, yang merupakan anak juga kepada Nabi Yaqub, bagaimana adik-beradik mereka, orang-orang Israel ini, anak-anak mereka Israel yang terawal ini membuang adik mereka di dalam telaga, bagaimana diselamatkan oleh kabilah yang sedang lalu, dibawa ke Mekah dan menjadi raja dan sebagainya, sampailah mereka ini nak disuruh masuk semula ke dalam Mekah. Dan disebutkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi dalam kitabnya ini, dalam bukunya ini, dia tuliskan bagaimana bila mana dibawa ataupun diajak penduduk Yahudi untuk masuk semula ke dalam Mesir, maka mereka menolak. Disebutkan, kau masuklah
ke dalam bumi Mesir ini bersama-sama dengan Tuhan engkau, tapi kami tidak mahu masuk. Jadi itu antara sejarah awal bagaimana pembentukan Israel ini datang daripada mana Israel ini, dan selepas daripada itu rentetan berlaku sampailah bumi Palestin ini diperintah pula oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini di akhir penguasaan Nabi Sulaiman di bumi Palestin, dia pecahkan kepada dua. Kekuasaannya yang tinggal dipecahkan kepada dua. Satu nama dia Kingdom of Israel dan satu nama dia Kingdom of Judah. Dan Kingdom of Israel inilah yang dikuasai oleh anak-anak Bani Israel ini sampailah sekitar 400 tahun, dan selepas 400 tahun itu mereka berpecah belah dan tidak lagi menguasai bumi Palestin, dan seterusnya bila mana bumi tersebut diambil alih oleh Rom dan juga Byzantine. Jadi orang-orang Israel hari ini mereka berada di bumi Palestin dan mereka sebutkan bahawa kami berada di sini sebab dulu nenek moyang kami ada hak untuk berada di sini. Hak yang mereka sebutkan ini sebenarnya sekitar 6,000 tahun yang lepas. Hak mereka berada di bumi Palestin sebelum dimasuki oleh Rom. Jadi dia seolah-olah seorang datang ke rumah Ustaz Amir, dia kata bagi aku kunci rumah sebab 6,000 tahun yang lepas aku berada di bumi. Jadi secara sejarahnya memang mereka tidak layak dan tidak sepatutnya berada di sini. Sedangkan selepas daripada itu kekuasaan bumi Palestin ini diambil alih pada zaman Islam oleh kuasa-kuasa Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Seljuk, kemudian penjajahan ataupun pengambilan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kuasa Mamluk, sampailah pada zaman Uthmaniyah, yang mana orang-orang Islam memerintah bumi Palestin ini sekitar 1200 tahun, dengan sebahagian daripada terpotong, beberapa tahun dipotong dengan sebab perang Salibiyah dan sebagainya. Jadi ini dari segi sejarah. Ini faktor kedua. Kalau kita tengok Tuan Guru disebutkan faktor yang pertama tadi ialah dengan sebab kuasa ini ataupun bumi ini diberikan kepada Zionis Israel, kepada Israel ketika itu, pada orang-orang Yahudi dengan sebab tauhid. Tetapi bila mana mereka menolak tauhid dan bila mana mereka menyeleweng, maka mereka tidak lagi berhak untuk memanggil bumi ini sebagai bumi mereka. Dan yang kita sebutkan dari segi sejarah, mereka juga tidak layak untuk memanggil bumi ini sebagai bumi mereka. Dan kalau kita tengok sejarah yang lebih moden, kita akan dapati bahawa mereka yang berada di bumi Israel ketika ini sebenarnya adalah keturunan yang dipanggil sebagai Khazar. Khazar ini yang datang daripada selatan Rusia, yang asalnya bukan daripada orang-orang Israel yang sejak daripada dulu mengiktiraf mereka sebagai diri mereka sebagai orang-orang Israel yang asal. Jadi orang yang ada pada hari ini di bumi Israel ini ramai yang datang daripada Yahudi Rusia, ataupun yang dipanggil pada hari ini sebagai Ashkenazi. Ashkenazi Jews ni orang Yahudi yang berada di dalam bumi Israel, tetapi asalnya daripada Rusia. Jadi itulah yang disebutkan secara ringkas bagaimana dalam bab yang pertama bumi ini adalah bumi milik orang-orang Islam dan milik orang-orang Palestin. Dalam bab yang kedua pula, Tuan Guru Haji Abdul Hadi menerangkan tentang tajuk yang disebut sebagai Zionis ataupun wajah sebenar Zionis Yahudi. Yang mana dalam bab wajah sebenar Zionis Yahudi ini, Tuan Guru disebutkan bagaimana perkataan Zionism ini diambil daripada bahasa Ibrani, Sionut, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Sohyoniyah, dan bahasa Inggeris sebagai Zionism. Dan disebutkan bagaimana Zionism ini ialah satu gerakan yang ditubuhkan oleh Yahudi antarabangsa dalam First Zionist Council di Basel, Switzerland, yang dibuat pada tahun 1897. Dan bila mana kita memahami perkara tersebut, maka ada satu benda yang sangat penting yang perlu kita fahami, iaitu Zionism bukanlah Yahudi dan Yahudi bukanlah Zionism. Semua orang Yahudi, semua orang Zionis adalah orang-orang Yahudi. Tetapi bukan semua orang Yahudi dia menyokong Zionism. Maksudnya apa, atau apa pentingnya kita memahami perkara ini? Pentingnya ialah sebab bila kita faham benda ini, maka kita akan tahu bahawa Zionism ini sebenarnya ialah suatu ideologi politik sahaja. Sebagaimana orang sokong PAS, sebagaimana orang sokong UMNO, sebagaimana orang sokong Amanah dan sebagainya. Jadi kalau kita menolak fahaman politik mereka, tidak bermakna kita anti-Yahudi ataupun tidak bermakna kita anti-Semitis, sebagaimana yang selalu disebutkan oleh orang-orang Zionis Israel ini. Jadi kita kena faham, sebab orang selalu sebut, oh dia ni menolak Israel, dia ni ialah anti-Semitik, dia ni ialah seorang rasis
ini politik berhaluan kanan dan sebagainya, tidak suka kepada orang-orang Yahudi. Tetapi yang kita buat ialah kita menolak kita hanyalah menolak sebuah ideologi politik semata-mata, yang mana ideologi politik ini yang kita sebutkan tadi adalah Zionism, yang mana Zionism ini sebagaimana yang Tuan Guru sebutkan, dia mempunyai dua tujuan yang utama. Satunya ataupun keputusan daripada Basel Conference, Zionist Conference yang pertama ini, dia menubuhkan pertubuhan Zionis antarabangsa dan dia mewujudkan ataupun meletakkan tanah air kebangsaan bagi orang-orang Yahudi, iaitu tanah Palestin. Jadi kita perlu faham bahawa pengiktirafan mereka terhadap bumi Palestin ini ataupun cubaan mereka untuk mengambil bumi Palestin ini sebagai tanah Israel adalah suatu peristiwa di dalam sejarah, bukan sesuatu yang termaktub di dalam Taurat mereka ataupun sesuatu yang termaktub sebagai sesuatu yang tidak boleh ditentangi, tetapi adalah satu keputusan yang dibuat di dalam sebuah conference oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi sebelum daripada mereka memilih Palestin ini untuk menjadikannya sebagai tanah kepada orang-orang Jewish ataupun orang-orang Yahudi ini, sebenarnya banyak negara lain yang telah ditawarkan kepada mereka. Antara negara yang ditawarkan kepada mereka ialah negara Argentina contohnya. Jadi orang Argentina pada hari ini kalau dia tak menyokong orang Palestin, sepatutnya kita sebut kepada mereka, sepatutnya orang-orang Yahudi ini semua berada kat tempat engkau sebelum mereka memilih Palestin ini untuk menjadi tanah kepada mereka. Dan kita kena tahu bahawa antara sebab mereka memilih bumi Palestin ini sebab mereka nampak bahawa ada kepentingan agama yang boleh mereka terokai bila mana bumi ini disebut di dalam Taurat mereka sebagai bumi tempat akan dikumpulkan selepas timbulnya ataupun selepas munculnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun, akan kumpulkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dan akan dikumpulkan di bumi Judea and Samara, iaitu di bumi Palestin ini. Dan kawasan Judea and Samara ini ialah kawasan yang telah dijajah pada hari ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang menjadi persoalan dan menjadi kepelikan ialah pada hari ini Nabi Isa belum turun. Jadi sebab apa kalian datang dan menjajah bumi ini dan mengatakan bahawa bumi ini adalah milik kepada kalian? Sebab itulah pada hari ini kalau kita tengok dalam media sosial, kita tengok dalam Facebook, bila mana berlaku peperangan contohnya, kita akan nampak orang-orang Yahudi yang pakai topi, rambutnya panjang, rambut palsunya panjang, dan dia pakai macam janggut panjang. Ini adalah kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan Haredim, kumpulan beragama di dalam Israel, dan di luar daripada Israel, mereka ini adalah antara kumpulan yang menentang penubuhan negara haram Zionis. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi Isa belum turun, dan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel pada hari ini bertentangan dengan kitab Taurat. Jadi Zionis pada hari ini telah pun muncul dan telah pun ada, dan kewujudan ataupun bagaimana mereka mencaturkan untuk menjadikan negara Palestin ini sebagai negara haram mereka sejak daripada tahun 1897 yang kita sebutkan. Dan 1897 ni mereka dah letak orang kata keputusan untuk menjadikan sebuah negara sebagai negara Yahudi. Tetapi usaha yang mereka lakukan telah ada jauh sebelum daripada itu. Sehinggalah bila mana mereka masuk dan menjajah bumi ini pada tahun 1948 dalam peristiwa Nakbah, mereka dengan begitu mudah dapat menguasai kawasan-kawasan ini, menghalau keluar sekitar 800,000 penduduk yang ada di dalam bumi ini dan menjadikan British berpihak kepada mereka sampailah mereka dapat menguasai bumi ini. Dan pada hari ini kita perlu tahu bahawa Zionis Israel ini yang memerintah bumi Israel adalah antara kerajaan yang paling rasis di dalam dunia. Walaupun dia selalu memainkan isu perkauman, tetapi sebenarnya mereka jauh lebih rasis. Contohnya dalam bumi Israel ini ataupun undang-undang dalam Israel ini, satu benda yang sangat pelik Ustaz Amir ialah bagaimana mereka memisahkan istilah citizenship dengan dengar ke Ustaz Amir? Okey ke? Dia terputus sikit tadi. Waktu dipecahkan citizen tu ada kepada pecahkan. Jadi apa yang dibuat oleh Zionis Israel ini di dalam bumi Israel, satu benda yang melanggar undang-undang antarabangsa ataupun melanggar norma antarabangsa, mereka memecahkan di antara istilah citizenship
dan juga istilah nationality, iaitu istilah kerakyatan dan juga kewarganegaraan. Dan di bumi Israel ini yang boleh jadi rakyat hanyalah orang-orang Yahudi sahaja, sedangkan penduduk Arab sama ada yang telah ada di bumi ini sebelum daripada peristiwa Nakbah dan kekal tidak berhijrah selepas peristiwa Nakbah, mereka hanya layak untuk menjadi warga negara. Jadi adalah kelebihan-kelebihan dan beza antara rakyat dan juga warga negara. Jadi kalau kita kat Malaysia, rakyat adalah warga negara dan warga negara adalah rakyat, mempunyai hak-hak yang sama. Melainkan sebahagian kelebihan yang ada pada penduduk asal dan sebagainya. Tetapi di sini bila mana mereka mengklasifikasikan undang-undang tersebut lanjutan ataupun rentetan daripada undang-undang itu, contohnya mereka ada undang-undang yang membolehkan mana-mana orang Yahudi daripada mana-mana negara yang nak masuk ke bumi Israel dan duduk di bumi Israel, dia akan layak untuk mendapat citizenship secara automatik, kerakyatan secara automatik. Sedangkan rakyat negara dia sendiri yang berada dalam negara dia daripada kalangan orang-orang Arab, mereka tidak layak pun untuk diberikan hak sebagai rakyat, tetapi diberikan hak sebagai warga negara. Jadi ini antara wajah-wajah palsu yang ditunjukkan oleh Zionis Israel. Dan semua tadi tu dalam perlembagaan dia orang, Ustaz. Semua tu dalam perlembagaan memang. Ini satu lagi masalah. Yang mana Israel dia adalah salah sebuah daripada, tak silap saya, 4 buah negara sahaja di dunia yang tidak mempunyai perlembagaan. Sebab apa dia tak ada perlembagaan? Bila mana dia nak ubah apa-apa undang-undang ataupun dia nak membentuk apa-apa undang mengikut kesesuaian dia, maka ia akan menjadi lebih mudah. Dia tidak ada perlembagaan. Dia hanya ada apa yang dipanggil sebagai 12 basic laws, undang-undang 11, undang-undang 12, yang mana undang-undang ini sangat-sangat mudah untuk bertukar mengikut kesesuaian yang ada mereka. Jadi kalau kita baca tentang Zionis ini, maka kita akan mendapati bahawa mereka memang orang yang zalim, mereka memang orang yang rasis, dan disebutkan di dalam kitab Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak ditunjukkan bagaimana mereka ini adalah bangsa yang begitu teruk, bangsa yang begitu khianat, bangsa yang sampaikan Allah bagi satu ayat khas di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, sebagaimana yang Tuan Guru sebutkan, ayat ghairil maghdubi alaihim, jangan jadikan kami di kalangan orang-orang yang maghdub alaihim, yang Allah marah dan murka sentiasa ke atas mereka. Dan ayat itu dipulangkan sebenarnya kepada bangsa Yahudi, dan teruknya mereka sampaikan kita sebut ayat tersebut berulang-ulang kali di dalam solat kita setiap kali kita menunaikan solat. Masalahnya apa pada Zionis ini? Masalahnya ialah mereka adalah orang-orang yang sangat bijak merancang. Mereka adalah orang-orang yang sangat berstrategi. Mereka adalah orang-orang yang merancang dengan teliti untuk sampai kepada apa yang mereka mahukan. Dan disebutkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi bagaimana mereka mewujudkan di awal penubuhan tersebut, mereka wujudkan apa yang mereka namakan sebagai Bank Zionis, dan mereka mereka mewujudkan apa yang disebutkan sebagai Jewish National Fund, yang mana pada awal usaha untuk menjadikan Palestin ini sebagai bumi Zionis Israel, apa yang mereka buat ialah mereka mengumpulkan duit yang sebegitu banyak daripada penduduk-penduduk Yahudi yang ada di seluruh dunia. Kita terputus sikit kat situ, Ustaz. Yang mana? Okey, kan dengar ke? Okey, dengar ke? Kat bank daripada bank Zionis tadi. Kita sebutkan tadi bagaimana Zionis Israel ini adalah bangsa ataupun kumpulan yang sangat bijak merancang, sampaikan mereka mewujudkan apa yang disebutkan sebagai Bank Zionis, apa yang disebut sebagai JNF, Jewish National Fund, dan badan-badan inilah yang digunakan asalnya untuk membeli tanah-tanah Palestin sebelum mereka memberikannya kepada bumi ataupun memberikannya kepada kerajaan Israel untuk dikuasai. Saya tak pasti kita punya moderator putus ke saya yang putus. Tim teknikal respon sikit kalau dengar.
Kalau tak dengar, saya tunggu sementara kita punya moderator masuk semula. Dengar, kalau dengar kita Okay, boleh, teruskan. boleh dengar. Ustaz Boleh Amir, dengar. okay? Tak Ustaz tu. Okay. Mana Tak orang tahu. betul punya Kita line pula lagi. yang terkeluar. Jadi itu yang kita sebutkan. Sampaikan telitinya mereka di dalam perancangan bila mana mereka masuk ke dalam bumi Palestin dan menjajah bumi Palestin, dia wujudkan satu undang-undang yang disebutkan lebih kurang nama dia sebagai undang-undang kegunaan publik ataupun public use law, yang tujuannya bila mana dia nak satu-satu kawasan itu dirampas, dia akan rampas kawasan tersebut dan diisytiharkan bahawa kawasan ini, contohnya kawasan perumahan penduduk Palestin ini, dirampas dengan sebab dia nak dijadikan sebagai taman awam contohnya. Begitu juga macam tu je. Jadi disebutkan juga bagaimana sesetengah kawasan ini melalui dipanggil law of absence. Undang-undang absence ni maksudnya orang tu tak ada, kan? Bila orang tu tak ada dekat rumah, contohnya dalam peristiwa Nakbah, sebabkan orang berhijrah beramai-ramai, diisytiharkan law of absence tahun 1951, tak silap saya, dia sebutkan bahawa orang yang tak ada kat rumah ini, maka rumah dia boleh diambil oleh kerajaan, boleh disita oleh kerajaan. Dan termasuklah orang yang diambil rumahnya ketika itu bukan sahaja penduduk Palestin yang berhijrah, tetapi juga penduduk Palestin yang pergi ke negara-negara luar sementara untuk bercuti ataupun untuk menziarahi ahli keluarga yang lain. Contohnya dia keluar ke Jordan sekejap, balik-balik tengok negara, dia punya rumah dah kena sita dengan sebab undang-undang yang diletakkan ini. Jadi ini antara kebijaksanaan dan kejahatan yang ditunjukkan oleh Zionis Israel yang cuba ditonjolkan oleh penulis dalam buku ini. Dia disebutkan juga bagaimana Israel ini bercita-cita untuk menubuhkan negara agung Israel ataupun the Greater Israel. Di dalam bahasa Hebrew disebut sebagai Eretz Yisrael Hashlima, yang mana kawasan ini adalah kawasan daripada Sungai Nil di Mesir sampailah ke Sungai Euphrates di Iraq. Ini di buku senat 18 dalam buku Tok Guru. Dan sebenarnya perancangan mereka ini ditunjukkan ataupun ditonjolkan di dalam peta negara Israel itu sendiri. Kalau kita tengok peta Israel tu, dia ada satu line, lepas tu ada Star of David tu, dan ada lagi satu line. Line yang pertama ialah Sungai Nil, yang di tengah-tengah ialah negara Greater Israel, dan line yang kedua ini ialah Sungai Euphrates di Iraq. Jadi itu perancangan dia untuk mewujudkan negara Israel yang begitu besar, lebih besar daripada kawasan kecil yang mereka curi daripada bumi Palestin ketika ini. Jadi itu sebahagian daripada singkapan penulis di dalam bab yang kedua, bab wajah Zionis. Okey kan Ustaz Amir, kita teruskan. Okey. Jadi maksudnya kita minat air dulu sikit Ustaz. Jadi tu dia Ustaz dah berjaya tunjuk sejarah daripada awal, daripada Nabi Ibrahim AS sehingga kepada sekarang bagaimana keadaan perubahan-perubahan yang berlaku di tanah itu sendiri, dan juga dalam masa yang singkat juga Ustaz dah terangkan bagaimana sebenarnya yang kita tentang ini ialah gerakan Zionism ni satu gerakan politik, bukannya bangsa Yahudi itu sendiri, tapi gerakan Zionism ni yang mempunyai cita-cita yang begitu besar, bahkan sampai nak menubuhkan satu Greater Israel. Jadi kalau Mesir ke negara apa nak berbaik-baik tu sebenarnya dan sekitar tu nak berbaik-baik tu tak tahulah bila tu kan. Itulah masalah yang ada pada Cumanya mungkin sebab kita tak nampak Cumanya mungkin betul. Sebab tak ditonjolkan sebenarnya bagaimana perangai saya pun baru tahu tadi bahawa dalam perlembagaan dia tak ada perlembagaan boleh buat undang-undang macam tu saja. Benda-benda yang ini yang tidak ditonjolkan, dan kita pun sehingga ramai yang sudah seolah-olah tak nampak pun apa benda sebenarnya masalah dengan Israel ni. Wa na'udzubillah. Jadi dah sempat minum air Ustaz. Jadi kita masuk insya-Allah seronok dengar ni. Kita masuk yang ketiga. Okey, kita masuk dalam bab ketiga. Bab yang ketiga ni penulis ambil view yang lebih besar daripada apa yang semata-mata berlaku di bumi Palestin sahaja, antara Palestin dan Israel. Penulis ambil helikopter view dengan tajuk konflik geopolitik Asia Barat, di mana di dalam tajuk konflik geopolitik sebentar kena start balik daripada ni tadi.
Ada terputus sikit tadi Ustaz. Test. Okay. Okay, alright. Okay. Okay. Jadi kita punya bab yang seterusnya kita sebutkan tadi, Tuan Guru dia cuba tengok isu ini dalam bentuk helikopter view, dalam bentuk yang lebih jauh, dalam bentuk yang melihat isu ini secara lebih major. Iaitu disebutkan tentang geopolitik yang berlaku di Asia Barat. Dan kita perlu faham satu benda yang sangat jelas, iaitu konflik yang ada di negara-negara Islam ataupun yang ada di antara negara-negara Islam ini adalah konflik kebanyakannya yang dicipta oleh musuh. Itu yang sangat-sangat jelas kita perlu faham. Sama ada negara Palestin ataupun negara-negara yang jauh daripada Palestin. Kalau kita baca sejarah, antara benda terawal yang dibuat oleh Benjamin Netanyahu ketika mana mereka berkuasa, ketika mana Benjamin Netanyahu ni PM Israel ketika ini, bila mana dia berkuasa di bumi Israel ini, antara benda pertama yang dia buat ialah dia menukar nama-nama jalan daripada nama negara Arab, nama Arab kepada nama Jewish ataupun nama Yahudi. Itu antara Judaization ataupun pengeyahudian yang cuba dibuat oleh mereka. Sebab tu kita kata tangan dia sampai di mana-mana. Walaupun dekat Malaysia tidak ada Yahudi, tidak ada Zionis yang kita nampak muka dia muka Zionis, ataupun nama dia tidak ada Shlomo ataupun tidak ada Netanyahu dan sebagainya, tetapi tangan-tangan mereka sampai. Dan dia punya cara mereka buat kerja-kerja mereka juga adalah benda yang sama. Bagaimana tanah contohnya cuba dijual kepada warga asing. Ini apa yang dibuat ataupun modus operandi yang dibuat oleh Zionis Israel bila mana mereka masuk ke Palestin. Bagaimana jalan-jalan nak ditukar nama dia yang awal, yang asal nak ditukar kepada jalan-jalan nama-nama yang lebih kelas ataupun yang lebih bersesuaian dengan masyarakat dan sebagainya. Ini adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh mereka. Jadi itu yang kita kena faham, bahawa isu yang melibatkan negara-negara Islam kebanyakannya adalah ciptaan daripada musuh, dan bila mana mereka mampu untuk mencipta masalah, maka orang akan lari daripada masalah yang utama. Apa yang berlaku contohnya di Syria, apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di negara-negara sekeliling bumi Palestin ini menyebabkan orang lari tumpuannya daripada bumi Palestin. Bukan sahaja kita nak katakan sumbangan contohnya ke bumi Palestin jauh lebih teruk daripada ini. Bila mana ada krisis di Syria, orang mula berpindah ke Syria. Tetapi begitu juga bila mana berlaku krisis di Yaman, orang akan beralih pandangannya kepada isu yang lebih segar ataupun isu yang lebih baru berbanding dengan isu Palestin contohnya. Dan itulah yang cuba disampaikan oleh Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang bila mana disebutkan tentang bahaya Iran dan juga pengaruh Syiah terhadap dunia Sunni di bumi Palestin ini. Disebutkan dalam bab yang seterusnya, dalam bab yang ketiga ini, bagaimana disebutkan bahawa isu Palestin ini dia banyak melibatkan juga konflik di antara Sunni dan juga Syiah. Sedangkan konflik di antara Sunni dan juga Syiah yang disebutkan oleh Tok Guru adalah konflik dalaman ataupun konflik di dalam rumah tangga yang sepatutnya tidak ada orang luar masuk campur untuk orang kata mengkacau bilaukan rumah tangga kita. Dan kita perlu faham dan kita perlu lihat. Contohnya baru-baru ini dalam program dalam drama bahasa Arab ya, Ma Khafiya A'zam, ataupun dalam bahasa Melayu disebutkan apa yang disembunyikan jauh lebih besar. Rancangan yang sangat terkenal di dalam berita Al Jazeera, saluran Al Jazeera, dia mendedahkan dengan interview bersama-sama dengan Ismail Haniyah, yang mana Ismail Haniyah ketua Biro Politik ataupun orang nombor satu Hamas ketika ini, bila mana ditanya negara mana yang paling banyak membantu perkembangan senjata di bumi Palestin untuk para pejuang, khususnya pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, maka disebutkan negara-negara tersebut adalah negara Syria, negara Iran dan juga negara Sudan. Syria, Iran dan juga Sudan, negara-negara yang kita selalu sebutkan adalah Syiah, yang tak suka dengan orang-orang Sunni, yang sentiasa memerangi Sunni dan sebagainya dan seterusnya. Dan mereka ini bukan sahaja memindahkan kuasa ataupun teknologi pembuatan roket dan sebagainya melalui Sudan, masuk ke Sudan, dan daripada Sudan diseluduk masuk ke Mesir dan masuk ke bumi Palestin, tetapi pada masa yang sama mereka juga menerima kewujudan para pejuang di bumi mereka untuk dilatih bagaimana menjadi orang-orang yang hebat di dalam bumi, di dalam ketenteraan. Jadi
kita nak sebut Syiah ni jahat macam mana pun, Iran jahat macam mana pun, Syria jahat macam mana pun, Lebanon jahat macam mana pun, negara-negara ini kalau dalam isu Palestin Israel lebih berani dan lebih menunjukkan kesatuan mereka bersama-sama dengan Palestin nak dibandingkan dengan negara-negara Sunni yang kita bangga-banggakan. Contohnya negara Sunni Saudi, negara Sunni Jordan yang berada bersebelahan dengan bumi Palestin. Bumi-bumi ini adalah bumi-bumi yang terlebih awal telah menjadi negara-negara yang mengkhianati bumi Palestin. Tapi yang kita nak sebutkan itu yang saya sebutkan tadi, bagaimana konflik-konflik ini adalah sebenarnya konflik ciptaan, dan bila mana kita meraihkan konflik-konflik ini, kita sebenarnya membuatkan musuh kita bertepuk tangan, sebab mereka menjadikan kita sibuk dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita tidak sibuk. Sebab itulah saya faham Tok Guru Haji Abdul Hadi antara orang yang sangat kritis bercakap dengan isu Syria, atau orang yang sangat menitik beratkan bagaimana sepatutnya tidak berlaku pertelingkahan dan pertelagahan di antara Sunni dan Syiah. Ia boleh diselesaikan secara aman dan damai kalau semua pihak ikhlas untuk mendepani isu tersebut. Sebab kita ada musuh yang lebih nyata, musuh yang lebih besar, iaitu musuh kita Zionis Israel. Dan mungkin kita nak ambil masa sikit Ustaz Amir untuk kita terangkan contohnya salah satu konflik ataupun salah satu isu yang menyebabkan antara negara terawal, iaitu Jordan berkuasa dan menjadi orang kata apa, menjadi negara yang melakukan normalisasi dengan Zionis Israel. Dan sejarah menunjukkan bagaimana pengasas kepada bumi Jordan itu sendiri, iaitu yang namanya Raja Abdullah bin Talal dibunuh ketika sedang pergi ataupun dibunuh ketika sedang memasuki Masjidil Aqsa untuk solat Jumaat, dan dikatakan dibunuh oleh orang Palestin sendiri dengan sebab hubungannya yang begitu rapat dengan Israel. Dan kalau kita tengok sejarah pembentukan negara Jordan itu sendiri, kita akan tengok bagaimana selepas daripada Raja Abdullah yang sepatutnya naik berkuasa ialah raja yang namanya Raja Talal. Tetapi Raja Talal ini banyaklah versinya, tapi versi yang paling biasa kita dengar ialah bagaimana Raja Talal ini sakit dan terpaksa dihantar ke Switzerland untuk diubati. Dan antara masalah Raja Talal ini ialah Raja Talal dia tidak suka dengan perjanjian yang dibuat antara Jordan dan juga England ketika itu, Anglo-Jordanian Treaty yang dibuat yang menentang pendudukan bumi ataupun kerjasama dengan British ketika itu. Jadi Talal dia tak suka, ada yang sebut dia diracun, ada yang sebut dia disengaja disakiti sampaikan dia terpaksa dihantar ke Switzerland untuk diubati. Seterusnya yang dinaikkan menggantikannya ialah Raja Hussein. Raja Hussein inilah yang memulakan bunga-bunga persefahaman yang begitu jelas dengan Zionis Israel, dan dia ini disokong oleh komander British ketika itu, Glab Pasha, disokong oleh seorang wanita yang begitu ditakuti. Di setiap negara ni memang ada wanita-wanita yang orang kata apa, figure-figure politik yang ditakuti, orang sebut dia ni menakutkan, scary woman. Jadi yang di bumi Jordan ketika itu ialah Raja Zain ibu kepada Raja Hussein yang nak supaya dia dinaikkan. Sampailah Raja Hussein ini bila mana dia menandatangani perjanjian pada tahun 1994, dalam keadaan dia telah pun sebelum tu 1948 dia annex ataupun dia yang ambil bumi West Bank untuk menjadi sebahagian daripada bumi Jordan. Kemudian dalam perang 1967, perang 6 hari, diserahkan semula ataupun dia ambil sebahagian daripada kota Al-Quds, yang hanya itu yang berbaki, dan seterusnya diserahkan kepada Zionis Israel bila mana mereka kalah dalam peperangan. Dan tahun 1994 mereka tanda tangani normalisasi, tetapi selepas dia mati, didedahkan bagaimana dia sebenarnya telah pun lebih daripada 40 kali bertemu dengan kepimpinan tertinggi Zionis di pejabat doktor dia di bumi London, United Kingdom. Maka apa yang dilakukan pada tahun 1994 bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dan kalau kita tengok sejarahnya, bagaimana dia ini mendapat latihan di contohnya latihan ketenteraan di Sandhurst,
di UK, bagaimana dia mendapat latihan politiknya di tempat-tempat yang lain, maka tidaklah sesuatu yang mengejutkan sangat bila mana mereka ini berjaya untuk menguasai ataupun berjaya untuk tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh penjajah. Maka negara-negara lain pun sama. Kalau kita tengok Saudi bagaimana dibentuk, kalau kita tengok Mesir contohnya bagaimana dibentuk, pembelotan yang dibuat oleh Sharif Hussein contohnya ke atas kerajaan Turki Osmaniyah dengan sebab menentang pan-Arabism yang menentang ataupun nasionalis Arab yang menentang kekuasaan Turki dan sebagainya. Semua ini menimbulkan konflik yang ada pada hari ini, dan kalau kita baca dengan lebih mendalam kita akan dapati bahawa semua konflik-konflik ini ada tangan-tangan Yahudi, ada tangan-tangan British yang membentuk dan merencana yang menyebabkan kucak-kacir yang kita ada pada hari ini. Sebab itulah Tuan Guru disebutkan dan dijelaskan dengan begitu jelas dalam kitabnya bagaimana kita kena fokus kepada isu yang lebih utama, kita kena tinggalkan masalah-masalah sampingan yang diwujudkan oleh musuh-musuh kita, sebab kita punya musuh yang lebih besar ialah Zionis Israel, dan bumi Al-Aqsa ini perlu dipertahankan daripada mereka. Dalam bab yang keempat, Tok Guru menyentuh berkenaan dengan normalisasi dengan lebih khusus, dan disebutkan bagaimana normalisasi ini datang daripada perkataan normal. Dan normal ni maksudnya cuba untuk menjadikan sesuatu yang tidak biasa sebagai sesuatu yang biasa. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tatbi', datang daripada perkataan tabi'i. Tabi'i ni kalau kita dalam bahasa Melayu pun sama juga. Tabi'i ataupun tabiat, benda yang kita biasa. Dan disebutkan bagaimana normalisasi ini ialah dalam konteks Zionis Israel ini ialah cubaan untuk menjadikan hubungan yang luar biasa sebagai hubungan yang biasa. Dan disebutkan oleh penulis bagaimana di beberapa contoh yang disebutkan, contohnya kalau kita tengok contoh yang begitu mudah, disebutkan oleh Tok Guru bagaimana seekor ikan yang naluri hidup di kawasan air dipaksa supaya hidup di daratan, ataupun lembu dan kambing dia ternak di dalam air. Jadi ialah sesuatu yang sangat ganjil, sesuatu yang sangat mustahil. Macam mana ikan kita nak bela di luar daripada air, ataupun kambing kita nak bela di dalam lautan contohnya, adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Jadi sebenarnya normalisasi yang dibuat oleh pihak musuh ini adalah sesuatu yang sangat-sangat jauh daripada kenyataan, sesuatu yang sangat-sangat pelik untuk dinilai, dan sesuatu yang sangat-sangat ganjil. Macam mana mereka boleh buat sesuatu yang sangat-sangat luar daripada normal. Dan dalam konteks ini kita tengok apa yang mereka lakukan ini, apa yang peliknya yang mereka lakukan ini ialah bagaimana mereka menjajah, mereka mengiktiraf penjajah, mereka mengiktiraf kolonialisme, bagaimana mereka mengiktiraf orang yang telah membunuh begitu ramai orang di bumi Palestin, sama ada di dalam Palestin sendiri ataupun di luar Palestin, sebagaimana yang berlaku di Shabra Shatila dan di kamp-kamp pelarian yang lain, sampailah kepada hari ini penindasan dan perang yang berlaku setiap hari. Macam mana mereka ini boleh datang untuk buat hubungan normal bersama-sama dengan penjenayah? Sebagaimana kalau kita tengok sejarah dalam bumi kita di Malaysia, kita ada penentang-penentang yang dulunya bila mana British datang contohnya, dia kata bahawa Tok Janggut adalah pengkhianat. Sebab apa? Sebab dia menentang penjajah. Hari ini kalaulah katakan dulu British dia datang ataupun Jepun dia datang, dia menjajah Malaysia, sampai sekarang mereka masih lagi ada di bumi Malaysia. Kita ini hidup sebagai second class citizen di bumi Malaysia. Ada British yang memerintah kita, datanglah Filipina ke, datanglah Indonesia ke, datanglah Thailand, dia nak buat hubungan dengan penjajah. Maka ia adalah sesuatu yang tidak logik dan sesuatu yang sangat-sangat salah, bertentangan dengan norma. Tetapi inilah yang cuba dilakukan oleh negara-negara Arab dan negara-negara bukan Arab pada hari ini. Dan disebutkan juga oleh Tok Guru di dalam terputus sikit. Okey, kita cakap. Okey, Ustaz Amelia. Tadi baru dapat. Okey. Hilang sikit lagi. Tadi Bahi kat tadi cakap pasal
Ustaz buat analogi pasal kat tanah Melayu kalau masih dijajah, orang datang nak geng dengan penjajah. Sampai geng berjajah dengar dah. Okey, selepas daripada itu disebutkan bagaimana Tok Guru disebutkan di dalam bukunya salah faham yang berlaku di dalam masyarakat ataupun di dalam orang-orang Islam bila mana dia memahami bahawa perjanjian damai dengan Yahudi di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa perjanjian bersama-sama dengan Yahudi adalah sesuatu yang dibolehkan. Disebutkan bagaimana Tok Guru disebutkan bagaimana perjanjian damai tersebut adalah tidak relevan dan salah dalam memahami sirah nabawiyah secara sempurna. Sebabnya apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menerima Yahudi hidup di dalam Madinah dalam masyarakat majmuk bersama umat Islam pada awalnya kerana bertujuan untuk dakwah, dan bangsa Yahudi ini dia telah berjanji dengan semua rasul daripada bangsa mereka bahawa mereka akan beriman dan berjuang bersama, tetapi mereka tidak setia dengan semua perjanjian. Bahkan ramai dalam kalangan rasul yang dibunuh dan mereka pernah merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjatuhkan kerajaan Madinah. Menunjukkan bahawa dalam sirah juga tidak ada bukti bahawa Rasulullah bekerjasama dengan Yahudi dan Zionis ini untuk kita kata buat hubungan ekonomi, untuk kita bekerjasama, kita nak membeli daripada mereka mungkin tidak ada masalah. Tetapi kita nak kena faham bahawa kita menyokong mereka sebagai sebuah entiti yang menindas ke orang-orang Palestin, maka ini yang salah dan mereka telah terbukti dalam sejarah adalah pengkhianat yang paling besar di dalam sejarah, khususnya ke atas orang-orang Islam dan pembawa mesej agama Islam, iaitu para anbiya wal mursalin. Dalam bab yang terakhir disebutkan oleh Tok Guru penulis normalisasi pengkhianatan terhadap Palestin dan diterangkan secara ringkas bagaimana normalisasi ini adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada perjuangan Palestin yang telah bermula sejak begitu lama. Apa yang berlaku dalam isu normalisasi pada hari ini adalah sesuatu yang sepatutnya ditolak oleh negara-negara Islam dan ditolak oleh Malaysia, tidak diiktiraf oleh Malaysia, dan beliau menyatakan keperluan yang besar untuk kita menyokong Palestin berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam, maka dia bukan daripada mereka. Maksudnya yang tak ambil berat terhadap urusan orang Islam ini, Rasulullah sebut dia bukan daripada kalangan orang-orang Islam. Dan hari ini satu benda yang sangat-sangat perlu kita fahami ialah bahawa punca kekuatan Zionis Israel bukanlah dengan sebab mereka kuat, tetapi dengan sebab umat Islam yang lemah. Dan saya nak kongsikan sebelum kita tutup suatu kajian yang dibuat oleh seorang doktor yang namanya Dr. Wahab Al-Masiri, seorang pengkaji dan pakar Zionis Israel yang tinggal di bumi Mesir, seorang Mesir. Disebutkan ataupun dia tuliskan tentang 10 tanda kejatuhan negara-negara haram Israel. Benda ni saya pernah kongsikan dan saya nak kongsikan 5 yang saya tuliskan berkenaan dengan perkara ini. Disebutkan bagaimana negara Israel ini sebenarnya sedang menuju kepada kejatuhan, dan antara sebab-sebab yang disebutkan, yang pertamanya disebutkan bagaimana di bumi Israel ini sedang berlaku perpecahan segmen masyarakat mengikut bangsa. Kita sebutkan tadi bahawa jumlah yang ada di bumi Israel ini yang paling ramai ialah Ashkenazi Jews. Ashkenazi Jews ini ialah orang-orang Jews yang datang daripada Rusia. Selain daripada itu, ada kelompok Jews yang datang daripada negara-negara barat. Ada kelompok Jews yang datang daripada negara-negara Arab, dan mereka ini tak ngam sesama mereka. Dan kerajaan penjajah telah melakukan banyak cara untuk menyatukan pecahan di bawah idea Zionism yang satu dan satu negara yang satu, tetapi tidak berjaya. Dan mutakhir ditunjukkan sekitar beberapa bulan yang lepas bagaimana penindasan yang dibuat terhadap orang-orang Yahudi yang datang daripada Ethiopia, yang mana orang-orang Yahudi berkulit hitam ini adalah bangsa yang paling teruk ditindas dan yang paling tidak disukai di bumi Israel. Begitu juga disebutkan bahawa Israel ini menuju kejatuhan kerana penduduknya takut dengan masa depan yang tidak menentu. Mereka datang dengan dijanjikan jannah, dijanjikan syurga di dunia. Mereka ini dijanjikan bahawa ekonomi mereka akan terjaga, pendidikan mereka adalah yang terbaik
perubatan adalah yang terbaik di dunia. Tetapi kejap-kejap berlaku peperangan. Kejap-kejap ada belon berapi yang dilepaskan daripada Gaza membakar ladang-ladang mereka. Kejap-kejap berlaku kes tikam yang menyebabkan mereka takut. Sebab itulah pernah Shimon Peres ni bekas PM Israel ditanya oleh wartawan pada tahun 2008, adakah Israel akan kekal 60 tahun lagi? Peres jawab apa? Dia tanya semula kepada wartawan, adakah ia akan kekal 10 tahun lagi? Dia tanya 60 tahun lagi akan ada Israel ataupun tidak? Peres ni salah seorang pengasas kepada bumi Israel, dia kata kalau tak bertahan 10 tahun lagi pun cukup bagus dah. Jadi mereka takut dengan masa depan mereka yang tidak menentu. Dan begitu juga isu penghijrahan kedua semula dan keengganan berkhidmat di dalam tentera dan juga pertelingkahan di antara kesatuan orang-orang Zionis dan juga agamawan kelompok Haredim yang kita sebutkan. Ada beberapa perkara lain yang mungkin insyaAllah kita kongsikan pada masa-masa yang akan datang. Dan akhir sekali saya nak kongsikan sebuah orang kata berita yang cukup menggembirakan kita, ataupun sebuah orang kata ramalan yang disebutkan oleh pengasas kepada Hamas, iaitu Sheikh Ahmad Yassin. Yang mana Sheikh Ahmad Yassin ni disebutkan satu benda yang sangat menarik, yang mana kalau orang dengar ketika itu, dia tidak akan percaya bahawa benda itu boleh berlaku. Dan saya pun bila dengar benda tersebut, ramalan tersebut, saya tidak yakin benda itu boleh berlaku. Sampailah bila mana pada awal tahun ini, bila mana berlaku peristiwa COVID-19 ini, subhanallah, kita mengucap panjang dan kita melihat semula bagaimana Allah sangat berkuasa ke atas sesuatu. Negara Israel ini ditundukkan oleh virus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Yassin ini ketika mana dia ditemu ramah ialah bahawa Israel akan jatuh pada tahun 2027. Maksudnya 7 tahun lagi Isa ambil, insya-Allah Israel akan jatuh dengan izin Allah. Dan bagaimana yang saya sebutkan tadi, kita dengar mula-mula tu macam pelik. Macam mana lagi 7 tahun ni? Aku duduk kat Gaza, aku tengok bagaimana persediaan mereka, bagaimana ketenteraan mereka, bagaimana senjata mereka, dan kita sangat takut untuk kita katakan bahawa benda ini boleh tercapai. Tetapi dalam hari ini kita tengok bagaimana kes-kes COVID di bumi Israel contohnya ada melebihi 200,000 kes, ekonomi mereka runtuh, tidak dapat berjalan, pendidikan mereka runtuh, sekolah-sekolah terpaksa ditutup, kilang-kilang terpaksa ditutup. Kata kalaulah kita ni orang yang betul-betul ikhlas, mungkin Allah berikan kepada kita, kurniakan kepada kita, kita duduk saja dah cukup dah. Allah boleh jatuhkan sendiri Israel tanpa kita perlu buat apa-apa. Tapi Allah dia nak tengok siapa di kalangan hamba dia yang nak berjuang, siapa di kalangan hamba dia yang bersama-sama dengannya, siapa yang nak menjadi tentera pembebasan bumi Al-Aqsa ini. Dan Syekh Ahmad Yassin disebutkan bila ditanya, sebab apa kau sebutkan 2027 ini adalah tahun pembebasan Al-Aqsa ataupun tahun jatuhnya Israel? Disebutkan bahawa keyakinan aku ini adalah keyakinan yang datang daripada Al-Quran, di mana setiap 40 tahun akan berlaku perubahan generasi yang akan menyebabkan berlaku perubahan. Disebutkan pada tahun 1948 berlaku peristiwa Nakbah. Itu generasi pertama yang berdepan dengan Israel yang datang menjajah ketika itu. Dan selepas daripada itu, tahun 1987, iaitu 40 tahun selepas peristiwa Nakbah, berlaku intifada yang pertama. Kebangkitan generasi muda dengan batunya, dengan apa sahaja kekuatan yang mereka ada, mereka berdepan dengan Zionis Israel. Dan tahun 1987 bermulanya intifada yang pertama, dituruti dengan beberapa intifada yang lain, sampailah kepada tarikh yang seterusnya iaitu 2027. Kita doakan insya-Allah akan menjadi titik kejatuhan Zionis Israel. Kalau tak jadi titik kejatuhan pun, sekurang-kurangnya dia akan menjadi kebangkitan yang baru yang akan menjanjikan insya-Allah pembebasan bumi ini dan pembebasan umat Islam secara keseluruhan. Maka saya rasa itu pun dah cukup panjang perkongsian kita. Kalau apa-apa soalan yang mungkin kita boleh jawab, insya-Allah saya cuba jawab dan kita kongsikan bersama-sama. Wallahu a'lam wa barakallahu fiik guru atas penulisan buku yang cukup baik, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah kupasan daripada Ustaz Nadir An-Nuri
dengan sangat pantas dan padat dalam masa yang terhad yang kita ada. Tadi dah dibentangkan lagi 3 bab yang mana pertama pergi berkenaan dengan globalisasi konflik geopolitik di Timur Tengah, bagaimana sebenarnya masalah akar sebenarnya daripada semua konflik-konflik di Timur Tengah tu asalnya daripada Palestin, dan kita dah Ustaz dah kongsikan bersama dengan kita bagaimana campur tangan daripada Israel ni sebenarnya campur tangan yang kita tak nampak dan hubungan yang rapat dengan pemimpin-pemimpin negara-negara sekitar Timur Tengah, yang mana sebenarnya benda tu memang dah ada, cumanya akarnya itu di Israel, yang mana adalah amat bahaya jika kita mengabaikan apa sebenarnya yang merupakan masalah akar kepada konflik ini. Dan dalam bab yang keempat berkenaan dengan normalisasi, bagaimana disebabkan kita tidak tahu ataupun kita tidak dapat tahu, kita menganggap bahawa Israel ni benda satu yang normal, sedangkan seperti mana yang Ustaz dah sebut dan Tok Guru dah sebut dalam kitab tersebut, kita menganggap normal satu benda yang sebenarnya tidak normal. Bagaimana kita boleh menganggap penjajah itu normal, sedangkan kita sendiri pun, kita dah merdeka, kita pun nampak bahawa penjajah tu ialah satu benda yang tak patut, tapi di bumi Palestin masih lagi penjajahan sampai ke hari ini, dan bahkan dianggap sebagai normal oleh orang di seluruh dunia. Jadi Allahu Akbar, dan Ustaz juga telah akhiri dengan satu pesan dan ramalan yang insya-Allah kita doakan semoga ada kebangkitannya. Dan sebelum kita tutup, alhamdulillah di kalangan penonton saya lihat dah ada 2 soalan. Okeylah kot, kita pun tak nak bersalah juga nak ambil masa Ustaz lama sangat. Jadi di sini ada 2 soalan. Yang pertama, ada satu soalan daripada Syekh Said. Soalannya berkenaan dengan nak pergi ke Al-Aqsa. Sebelum ni ramai juga rakyat Malaysia yang selalu pergi ke Al-Aqsa, dan dia cakap dia serba salah nak selepas menonton video Saudara Nuri yang tidak menggalakkan kami sampai ke sana atas beberapa sebab pergi ke Al-Aqsa untuk solat. Jadi beliau kalau boleh ingin dapatkan penjelasan sama ada patut ataupun tidak untuk rakyat Malaysia pergi berkunjung jadi turis pergi ke Masjidil Aqsa. Terima kasih kepada Syekh Said atas soalan yang ditanyakan. Suara okey? Saya habis dengar suara. Okey. Cun. Okey. Isu ziarah ke Masjidil Aqsa ini adalah isu yang sangat panjang dibahaskan dan diceritakan dan dilontarkan dan digaduhkan sampaikan tidak penghujungnya. Dan isu ini pertamanya kalau kita nak ambil dari segi persepsi para ulama, banyak ulama yang berfatwa berkenaan dengan isu ini. Antaranya ada yang membenarkan ziarah ke Masjidil Aqsa dengan hujah-hujah dan alasan-alasan mereka, antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal, jangan engkau bersusah untuk sampai ke masjid, melainkan 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan banyak juga ulama-ulama yang mengharamkan ataupun tidak membolehkan ziarah ke Masjidil Aqsa. Antaranya yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri yang mengharamkan juga atas beberapa alasan. Dan kita nak simpulkan bahawa antara alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama ini kenapa mereka tidak membolehkan untuk ziarah ke Masjidil Aqsa, yang pertamanya ialah dengan sebab ekonomi. Sebab ekonomi ni maksudnya apa? Maksudnya bila mana orang yang berziarah ke Masjidil Aqsa, satunya bila mana mereka masuk, mereka akan dikenakan cas untuk masuk ke dalam bumi tersebut. Sebab sempadan di antara kota Al-Quds ini ialah dengan Jordan, dan sempadannya dikawal oleh Zionis Israel. Dan pasport kita pun ada tulis di atasnya tidak boleh masuk semua negara kecuali Israel. Dan cara mereka nak mengesahkan ataupun tidak menjadikan cop Israel itu ada di atas pasport kita ialah mereka sediakan kertas khas yang mereka kepilkan bersama-sama dengan pasport kita, dicopkan dekat atas kertas tersebut untuk mereka masuk ke dalam bumi Israel lah, bumi yang sedang dijajah, supaya cop itu tidak ada di atas pasport kita. Dan visa ini dikenakan cas, dan kita mungkin nampak lah berapa sangatlah kita bayar untuk masuk ke dalam bumi Al-Aqsa ini yang dikawal oleh Zionis ini, tetapi disebutkan bahawa pelancong ini memberikan revenue ataupun keuntungan berbilion-bilion dolar kepada Zionis Israel. Dengan ramainya pelancong-pelancong,
dan beberapa tahun yang lepas, tak silap saya, ataupun tahun lepas, disebutkan bagaimana mereka berbesar hati sebab semakin ramai pelancong-pelancong yang datang ini adalah yang datang daripada negara-negara Islam, khususnya Malaysia. Jadi Malaysia kena berbangga sebab kita disebut-sebut oleh akhbar Zionis sebagai penyumbang kepada ekonomi mereka. Itu yang pertama. Selain daripada kita terpaksa duduk di hotel mereka, duduk di memberi makanan daripada mereka dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita sebut ataupun kita duduk di hotel yang dimiliki oleh orang-orang Arab Palestin. Sampai kan ada sahabat-sahabat yang alah, aku pergi ke sana, aku beli roti dengan orang Palestin, seronok dengan diorang ni, sampaikan aku beli roti dengan diorang, aku boleh naikkan ekonomi diorang dan sebagainya. Tetapi kita kena faham bahawa kawasan ini adalah kawasan yang dijajah, kecuali kawasan yang sangat kecil di sebelah timur kota Al-Quds. Maksudnya keluar sikit daripada kawasan tersebut, maka kita akan bayar kepada orang-orang yang terpaksa membayar cukai kepada Zionis Israel. Kita akan terpaksa menyaport secara tidak langsung, sama ada melalui tour guide dan sebagainya. Malah ada yang sampai ke tahap mereka berbangga dapat masuk ke dalam kibbutz. Kibbutz ni penempatan haram penduduk Israel. Disebutkan aku dapat masuk ke kibbutz, ada yang bangga bergambar di hadapan Tel Aviv dan sebagainya, dia di bandar Tel Aviv dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, ekonomi. Tetapi masalah yang lebih besar yang disebutkan oleh para ulama ini ialah masalah yang kita sebutkan tadi, iaitu masalah normalisasi. Sama lah macam apa yang kita nak bincangkan atau apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu bila mana kita dengan penuh rela hati dapat masuk ke dalam sebuah kawasan yang dijajah untuk menjadi pelancong. Sebab tu kita highlightkan untuk menjadi pelancong. Kita datang dengan sebab kita nak sembahyang di Masjid Al-Aqsa, kita nak dapat manfaat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 500 kali, dan kita nak jumpa dengan saudara-saudara Palestin kita. Tetapi pada masa yang sama, kadang-kadang kita balik dan kita tak faham isu, kita sebutkan, aku dah sampai ke kota Al-Aqsa, tak ada pun aku tengok tentera-tentera yang sedang berjaga. Aku dah sampai ke kota Al-Aqsa, aku tak tahu, aku tengok elok je orang semua semayang masuk keluar, tak ada pun macam orang cakap dia orang hidup aman je dan sebagainya. Maka ini sebenarnya semua adalah sebahagian daripada perancangan Zionis. Zionis dia bawa kita masuk, dia tak tunjukkan pada kita sisi jahat mereka. Mereka tak tunjukkan contohnya kota Silwan yang berada berdekatan dengan Zionis, dengan Masjid Al-Aqsa yang nak dirampas untuk dijadikan taman permainan milik orang-orang Palestin. Mereka tak tunjukkan kepada kita undang-undang bahawa kawasan-kawasan di bumi Al-Aqsa ini dia boleh dijual kepada orang-orang Jewish sahaja, tidak boleh dibeli oleh orang-orang Arab ataupun orang luar daripada citizenship Yahudi yang menetap di sana. Mereka tak tunjukkan bagaimana orang-orang yang berumur lebih daripada 40 tahun dia tak boleh masuk ke dalam yang kurang daripada 40 tahun, para pemuda tak boleh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka tak tunjukkan bagaimana mereka sedang menggali terowong-terowong di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka tak tunjukkan bagaimana setiap hari akan ada penceroboh-penceroboh daripada penempatan-penempatan haram yang masuk dengan dilindungi oleh tentera Masjid Al-Aqsa, masuk ke dalam musalla kita contohnya melalui pintu asbat dan pintu-pintu yang lain, masuk ke Masjid Ibrahimi dan sebagainya, dan memijak lantai dengan boot mereka, dengan kaki mereka. Ini yang mereka tak tunjukkan. Tetapi yang kita nampak, itu yang kita bawa balik. Dan bila kita balik, kita yang berasa cukup berbesar hati bahawa kita lah orang yang paling banyak membantu ekonomi mereka, kita lah yang paling faham terhadap mereka lebih daripada para ulama yang memfatwakan bahawa ziarah dengan cara ini adalah haram. Sebab itu saya sebagai orang yang berada di bumi Palestin dan sebagai orang yang dah tengok hujah-hujah yang diletakkan oleh para ulama, saya mengambil jalan tengah. Jalan tengah ni apa? Jalan tengah ini ialah bila kita pergi ke sana dengan satu tujuan yang khusus. Saya pernah tulis tentang benda ini dan kita letakkan beberapa garis panduan yang sepatutnya kita ikuti kalau kita nak ziarah ke sana. Antara yang saya ingat yang saya tulis ketika itu ialah kalau kita nak ziarah ke sana, syaratnya ialah kita kena ke sana untuk membawa kesan lebih daripada kita membawa keburukan, kesan baik. Kesan baik ni contohnya kita buat rangkaian dengan NGO di sana untuk membeli tanah-tanah wakaf contohnya supaya tidak terlepas ke tangan Zionis Israel. Contohnya kita membawa hasil sumbangan daripada orang-orang Islam dengan sumbangan yang berbaloi, sampaikan mereka boleh menggerakkan penentangan
terhadap rumah-rumah mereka yang dirobohkan dan perlu dibangunkan semula. Maksudnya kalau ada tujuan yang jelas, hatta kalau TV-TV masalah TV Al-Hijrah ke ataupun Astro ke apa ke yang nak ke sana, boleh buat liputan dan boleh bawa berita yang betul berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di bumi Israel ini, maka tidak ada masalah untuk mereka pergi. Tapi kalau setakat kita nak pergi dengan sumbangan kita $1,000 ataupun kita bawa sikit untuk beli roti dan duduk di hotel-hotel dan kita bawa balik berita yang tidak betul, maka sebenarnya adalah sesuatu yang merugikan umat Islam. Tak perlulah pergi, sumbangkan saja duit tersebut ke Palestin ataupun simpan sikit lagi pergi umrah dan sebagainya, maka barulah betul-betul kita akan menjadi sebahagian daripada perjuangan ini. Ni anak datang. Wa yazbillah. Ya, alang-alang dah. Wa yazbillah. Ni rakyat Malaysia pertama yang dilahirkan di bumi Palestin. Allah. Nampak? Masya-Allah. Oh. Haura Al-Jinan namanya. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Dia dah datang nak jumpa ayah dia. Datang jumpa ayah. Ya baru. Allah. Umur 2 tahun ya? Setahun setengah Allah. Allah Akbar. Wah, yazbillah tadi kalau takut-takut kita datang ke Masjid Al-Aqsa, kita beli roti $10, tapi $1,000 kita bayar dekat hotel-hotel Israel. Allahu Akbar. Ustaz, tu pun anak tu dah datang tu. Tu kita tahu baru waktu kita pun kita harus pendekkan dah. Mungkin yang terakhir lah kot. Satu lagi soalan daripada saudara Abdul Razak. Beliau tanya apa relevannya hujah Majlis Fatwa UAE yang bersetuju menormalisasikan hubungan UAE dengan Israel. Asalnya tadi dah komen sikit lah. Tapi mungkin Ustaz boleh kupaskan lagi sekali lagi lah kot secara tuntas mungkin supaya lebih jelas kepada penonton kita. Dia sebenarnya kalau kita sebut tentang normalisasi yang berlaku ni, mereka sebenarnya tidak ada hujah untuk membolehkan apa yang mereka lakukan. Yang mereka ada hanyalah alasan untuk menghalalkan yang tidak betul. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, alasan yang diletakkan oleh UAE ini antaranya mereka boleh menghentikan pengilahan. Antaranya mereka boleh menjadi orang yang relevan di dalam perbincangan Palestin Israel yang menyebabkan suara mereka didengar oleh Israel sebab dia dah ada hubungan yang diplomatik. Tetapi apa yang berlaku hakikatnya pada hari ini ialah hasil daripada perbincangan ini ataupun hasil daripada normalisasi ini yang kita nampak mendapat manfaat yang begitu banyak ialah orang-orang Israel sendiri. Setiap hari kita tengok dalam berita, ada syarikat teknologi yang nak buat kerjasama, ada syarikat pertanian yang nak bertukar pengalaman dan bertukar cara mendapatkan hasil tanaman yang terbaik. Sebab Israel ni antara negara yang paling pandai di dalam pertanian contohnya. Tetapi kita tak nampak pun bahawa ada kesannya ataupun ada hasilnya ke atas penduduk-penduduk Palestin. Jadi apa yang mereka buat bukanlah hujah, tetapi apa yang mereka buat ini adalah alasan-alasan semata-mata. Dan kita perlu faham bahawa ulama-ulama ni sebagaimana yang selalu disebutkan oleh ustaz-ustaz kita, oleh ulama kita juga, ramai daripada mereka adalah ulama su', ulama yang boleh dibeli, ulama yang bercakap dengan kepentingan mereka masing-masing. Jadi setakat majlis fatwa ulama ni kita tak perlulah nak dengar sangat majlis fatwa ulama UAE ke, majlis ulama negara mana ke. Yang kita nak menilai sama ada pandangan mereka boleh diterima ataupun tidak ialah sama ada ulama tersebut berada betul-betul di atas pentas perjuangan Palestin, pembebasan Al-Aqsa contohnya, barulah kita boleh ambil pandangan mereka. Contohnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, seorang yang begitu lama dah berjuang untuk pembebasan Palestin. Kita ambil fatwa mereka, jangan ambil fatwa contohnya negara misalnya fatwa Jordan. Sebab Jordan kalau rancak di sana ziarah dan sebagainya, mereka juga akan mendapat manfaat. Sebab biasanya orang pergi Jordan baru dia boleh masuk ke dalam Israel. Begitu juga jangan kita mendengar fatwa ulama contohnya yang ada di bumi Palestin yang berada di sebelah contohnya Palestinian Authority yang nak supaya orang datang untuk bagi bantuan melalui mereka di sebelah tebing barat. Tapi kita ambillah contohnya kata-kata ataupun fatwa ulama seperti Syekh Raid Salah, yang mana Syekh Raid Salah juga mengharamkan ziarah ke atas kawasan bumi Masjid Al-Aqsa ini. Jadi itu contoh-contoh yang perlu kita teliti dan perlu kita berikan perhatian.
Bukannya sebab dia pakai serban sikit ataupun janggut dia lebih 2 cm kita boleh ambil kata-kata dia. Itu kelemahan orang Melayu kita lah. Nampak Arab sikit je boleh tolak ke depan jadi imam dan boleh dengar fatwa mereka. Dia bukan tak semudah itu. Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan kepada soalan tersebut. Nampaknya pada malam ni soalan kita 2 saja. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Nadir An-Nuri bersiaran langsung daripada Gaza, Palestin, memberikan pencerahan kita, berkongsi dengan kita berkenaan dengan kitab terbaru daripada Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, iaitu Normalisasi Israel, Siapa yang Untung. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Ustaz ada nak buat apa kata akhir ke? Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita bagi kata akhir lah kot, mungkin untuk tutup kita punya sesi. Okay, mungkin kata-kata terakhir yang selalu saya sebutkan bila mana kita habis berkongsi berkenaan dengan isu Palestin, ialah isu Palestin ini ialah isu akidah. Isu yang telah begitu panjang, berada di pentas antarabangsa dan pentas dunia Islam. Maka isu Palestin ini sepatutnya sudah berdepan ataupun sudah ada jawapan padanya dan ada konklusi yang sepatutnya kita boleh capai. Dan cara kita nak mencapai konklusi tersebut ialah dengan cara kita perlu tahu apa yang kita perlu lakukan. Dan macam mana kita nak tahu apa yang perlu kita lakukan ialah dengan kita tahu apa punca masalah. Sebab itulah kita sebutkan Zionis Israel ini telah berada di bumi Palestin dan telah cuba menguasai bumi Palestin sebelum daripada peristiwa Nakbah 1948. Sejak daripada mereka menubuhkan Zionism itu, Theodor Herzl yang tubuhkan badan Zionis itu sendiri. Dan mereka merancang dengan begitu teliti sampaikan seluruh negara-negara mereka boleh tarik telinga pada hari ini dan akan mendengar cakap mereka. Amerikanya, UK-nya, negara-negara Eropah, semua dia boleh tarik telinga. Sama ada dengan media, sama ada dengan kuasa bank, sama ada dengan IMF ke apa sahaja mereka boleh gunakan. Jadi perjalanan mereka untuk berkuasa cukup panjang. Tapi kalau kita teliti pada hari ini, Alhamdulillah, macam kita sebutkan tadi, Israel semakin lama semakin jatuh. Dan kita tunjukkan, kita nampak bagaimana negara-negara yang dulu sangat-sangat patuh kepada Zionis Israel pada hari ini berani sedikit demi sedikit untuk menentang mereka. Contohnya di Amerika ada senator-senator Fatimah Tlaib, contohnya Ilhan Omar, contohnya yang pada hari ini berani untuk bersuara dengan lantang menentang Zionis Israel. Begitu juga kalau kita tengok di UK, kalau sebelum daripada ini kita selalu dengar tentang George Galloway, lepas tu sekarang ni kita ada Jeremy Corbyn contohnya yang berani menentang apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Begitu juga beberapa hari lepas ahli-ahli Parlimen France dia menyatakan bahawa menandatangani normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel adalah tidak betul selagi mana tidak ada ataupun tidak diberikan hak yang sama kepada Palestin. Jadi ini menunjukkan bahawa ada perubahan yang sedang berlaku di luar daripada blok negara-negara Islam. Malangnya apa yang tidak ada ialah perubahan di dalam blok negara-negara Islam. Kalau kita di Malaysia sendiri, kalau kita sebutkan Tun Dr. Mahathir sejak daripada dia mula memerintah ataupun mula menjadi PM yang keempat dulu pertama sekali jadi PM keempat. Dia dah dilabel sebagai anti-Semitic sebab dia tidak membantu ataupun menolak Israel. Pada hari ini apa yang berlaku masih lagi sama. Masih lagi kita dengan suara yang sama kita menolak Israel dan kita bercakap di pentas-pentas yang disediakan untuk kita, tetapi adakah kita tidak mampu untuk melakukan lebih daripada itu? Kita tidak ada langkah untuk ke hadapan. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia malah mungkin lebih teruk daripada kita lagi sebab mereka dengan lebih terbuka kadang-kadang menyatakan sokongan, ada ulama-ulama mereka yang sampai berjumpa dengan Zionis pergi ke tepi barat dan sebagainya. Begitu juga negara-negara kita yang lain. Sedangkan ada negara-negara yang sedang maju ke hadapan. Turki contohnya, kita tak boleh nafikan bahawa sebelum daripada ini, kalau sebelum daripada Erdogan naik, mereka buat hubungan normalisasi dengan Zionis Israel. Turki ada hubungan normalisasi dengan Israel. Tapi bukan pada zaman Erdogan. Dia mewarisi dasar yang diletakkan oleh kerajaan sebelum daripada dia. Pada hari ini dia merupakan orang yang paling lantang menolak apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kita ni masa UAE buat pengisytiharan dan Bahrain buat pengisytiharan, kita masih lagi tak berani nak keluarkan kenyataan menyatakan bahawa mereka salah.
Jadi ini adalah antara benda-benda yang kita kena perhatikan. Dan bila mana kita tahu betul-betul apa yang sedang berlaku, kita baca sejarah betul-betul, kita teliti betul-betul, barulah kita boleh merangka strategi yang betul dan bergerak ke arah yang betul. Masalahnya kita apa? Masalahnya kita rasa isu Palestin, isu Yaman, isu Syria adalah isu kemanusiaan semata-mata. Kita nampak darah sikit, kita sumbang RM50. Kita nampak perang besar sikit, kita sumbang RM100. Maka isu itu tidak akan selesai dengan cara itu, tetapi isu itu perlu lebih membumi. Dan insyaAllah ikuti kita di Facebook Cinta Gaza Malaysia, ikuti kita di page saya sendiri Nadia Al-Nuri, dan juga di laman Telegram kita. InsyaAllah kita sentiasa berkongsi tentang perkembangan yang sedang berlaku, khususnya melalui usaha kita insyaAllah di dalam pusat kajian kita, Palestinian Malaysian Strategic Initiative Center, pusat kajian inisiatif strategik kita di Bumi Gaza ini insyaAllah, supaya kita membawa dan menjadikan masyarakat lebih prihatin dan lebih syakna terhadap apa yang berlaku. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kata penutup daripada Ustaz Nadia Al-Nuri. Alhamdulillah, saya pun sebenarnya sebelum ni dah pernah bersama dengan Ustaz Nadia Al-Nuri. Memang sebelum ni pun kata penutup dia katakan pasal tu, iaitu kita kena ada perancangan yang konkret apa benda yang kita nak lakukan. Macam saya sendiri waktu akhir yang sebelum ni Ustaz dah sebut kita kena gerakkan di peringkat Nusantara. Jadi insyaAllah saya pun di Jabatan Hari Orang Antarabangsa tu, insyaAllah minggu depan kita akan ada perbincangan dengan wakil PKS daripada Indonesia. Kita cuba gerakkan mana yang kita mampu di peringkat Nusantara insyaAllah. Jadi kepada penonton semua pun, semoga antum semua pun boleh mencari di mana posisi yang mampu di bergerak masing-masing, mana posisi apa yang boleh disumbangkan, sumbang saran idea, memberikan doa, memberikan cadangan, dan kalau mana yang boleh pergi lagi depan, kalau boleh kita gerakkan usaha yang lebih konkret lagi insya-Allah. Jadi sebelum akhir, saya promosikan sekali lagi buku daripada Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Normalisasi Israel, Siapa yang Untung, buku yang baru diterbitkan, sekarang masih tengah pratempah. Buat siapa yang nak pratempah, ada link, boleh pergi kepada page FB Pustaka Permata Ummah, dan kalau yang sempat tu boleh pakai kod promosi yang ada kat bawah ni, iaitu Cakna Palestin, tak silap, tengok kat bawah ni. Boleh isikan waktu isi form tempahan buku tu, dan kalau sempat jadi 50 orang yang terawal boleh dapat diskaun 20%. Tapi kalau tak dapat pun tak apa, insyaAllah semoga menjadi usaha kita untuk mendalami, dapatkan latar belakang yang lebih mendalam tentang isu Palestin dan Israel ni, iaitu satu isu yang disebabkan dah begitu lama kita, ramai daripada rakyat Malaysia dan di seluruh dunia dah jadi tak jelas apa benda sebenarnya isunya, dan sehingga mengakibatkan akhirnya berlaku normalisasi ni di peringkat negara yang besar. Dan kita kalau boleh, paling kurang pun kita tak nak di peringkat kita sebagai individu merasa normal dengan Israel ni sendiri dan merasa tidak ada masalah di situ. Semoga kita semua dikurniakan kefahaman yang baik, dikurniakan dengan usaha, ilham, rezeki dan sebagainya untuk kita sama-sama nyumbang kepada perjuangan untuk membebaskan Palestin dan untuk seluruh umat Islam seluruhnya. Dan Ustaz, saya mewakili daripada Malaysia lah, kita pun sentiasa mendoakan Ustaz, keluarga dan juga para mujahidin yang berada di bumi Gaza, terus ribat di sana, bertahan, mempertahankan tanah yang diberkati itu. Semoga antum semua dikurniakan keselamatan, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga perjuangan ni akan diberi kemudahan, dikurniakan ganjaran yang besar daripada Allah insya-Allah. Jadi saya kira itu saja sesi kita pada malam ini. Teruskan bersama dengan Pustaka Permata Ummah dalam menerbitkan lebih banyak buku lagi, membaca lebih banyak buku lagi, isu-isu semasa umat Islam, isu dunia. Semoga sama-sama kita sebagai umat Islam dapat melakukan yang terbaik, menyebarkan kebaikan di seluruh dunia insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.